Assalamualaikum semua, apa khabar? Kami bersama Volkswagen Passat hari ini. Hari ini kita cerita tentang sebuah segmen iaitu segmen D sedan yang dikatakan sekarang segmen warga emas. Maklumlah semua nak kejar SUV sekarang kan. Bila cerita pasal segmen D sedan ni, tak ramai yang minat dah sekarang. Sebab tu para pengeluar kereta di Malaysia dah membezakan segmen D dengan SUV segmen C. Kalau dululah lebih kurang sama lah, lingkungan 150-170 ribu, kadang boleh turun sampai 140 ribu. Tapi sekarang segmen D sedan ni semua dah cecah 200 ribu atau lebih. Kita tengok lawan-lawan dia seperti Toyota Camry 190 ribu, sama macam ni. Yang ni pun sebab dah tolak SST sekarang ni kan, jadi 182 lah, kalau tak 190 juga. Dan Honda Accord, yang tu okey, murah sikit. Mazda 6 lagi mahal. Tapi macam mana pun, yang ini dikatakan mereka yang berumur sikit, mungkin dah mula grey hair sikit, tapi masih berjiwa muda. Sebab kenapa? Ia dikenal pasti sebagai Golf GTI sedan besar. Golf GTI Limo. Tapi sekarang masalahnya ada kekurangan sikit kalau nak kenal pasti kereta ini dari sudut Golf GTI Limo tu. Mari kita tengok kan. Jadi kalau kita telitikan, harganya lebih murah sikit berbanding dengan yang dulu. Dulu ada 1.8 dan 2.0. Sekarang hanya satu saja, 2.0. Jadi yang ni kalau tak kira penolakan SST, murah sikit lah daripada dulu. Masalahnya dia pun ada tolak beberapa ciri-ciri ataupun unsur yang macam sebut tadi, mengenal pasti ia sebagai GTI Limo. Apa yang ditolak? Mari kita tengok kat depan. Dia bukan tolak enjin, enjin masih ada. Dan senang saja buka bonetnya dengan strut gas tu. Tapi enjinnya sudah pun diturunkan kuasa. Kalau dulu 220 PS dan 350 Nm, kini hanya 190 PS dan 320 Nm. Pengurangan sebanyak 30 ya. Kenapa? Sebab kepiawaian Euro 6. Oleh itu, sebab nak kurangkan emissions ataupun pengeluaran bahan sisa ataupun exhaust, dia kenalah kurangkan sikit kuasanya. Tapi hikmah dia adalah ia lebih cermat, lebih efisien. Pembakaran bahan api dia lebih rendah. Enjin ini digandingkan dengan transmisi 7 kelajuan ya. Jadi ini enjin sama macam GTI, sama je macam dulu. Tapi sekarang ini transmisi 7 kelajuan, kotak dui clutch dengan clutch basah, yang sebenarnya digunakan pada Golf R juga. Golf R. Jadi ini dah kira kuasa macam Golf GTI, tapi transmisi dah Golf R. Cuma pacuan roda hadapan sajalah. Golf R pacuan 4 roda kan. Jadi macam mana? Boleh rasa tak sebenar-benarnya dia kekurangan dari segi prestasi tu? Jujur cakap tak. Mari kita lihat lagi klip daripada malam tadi, adegan pecutan. Lagi satu yang ditolak atau dikurangkan, bukan roda ya. Walaupun rim ni masih 18 inci tapi ada rim baru. Tapi XDS ataupun pembeda elektronik differential lah. Jadi differential XDS tu dah dikeluarkan, dah tak ada lagi dalam kereta ini. Tapi sebenarnya melainkan kita betul-betul merembat jalan basah, tak rasa sangat lah. Susah lah nak dapat bezakan ada ke tak ada XDS tu. Kereta ni memang terlalu kuat pun. Kalau jalan kering pun pada kelajuan rendah, kita tekan lantai saja memang kukuk-kukuk bunyi tayar dia. Tapi masih dalam kawalan. Nak cerita pasal kawalan ni lagi satu hal. Bukan tombol gear ya yang dikurangkan atau hilang. Ni butang kat sini. Yang ni dulunya ada butang mode. Butang mode ni kita boleh ubah. Bukan sahaja transmisi. Transmisi ni sebenarnya kalau kita masuk ke sport pun dia masuk juga transmisi sport. Tapi ia juga butang tu akan melaraskan talaan pedal minyak untuk bagi pemanduan yang lebih sukan.
Dan juga suspension atau penyerap hentak dan spring. Jadi dulu dia akan keluar di paparan sini. Kita boleh pilih lah gandingan-gandingan kombinasi yang ada. Kita tekan, kita boleh pilih kalau tak silap saya Eco, Comfort, Normal dan Sport. Lepas tu ada individual lagi. Individual tu kita boleh sendiri letak. Nak steering pun jadi lebih sukan, lebih berat kalau kita pakai sport. Jadi kita boleh pilih steering sport, pedal normal, suspension sport keras, dan transmisi normal contohnya lah, ataupun comfort. Jadi sekarang tak boleh. Ni dah tak ada. Jadi DCC Dynamic Chassis Control dah tak ada. Sebelum kita cerita pengalaman pemanduan, kita tengok luar apa yang membezakan berbandingkan dengan yang lepas yang dilancarkan 2018 ya. Ya, ini baru untuk 2020 bulan Januari. So grill dah ubah sikit, lampu bahagian dalam tu dah ubah sikit. Kita mulakan dengan tambahan ya. Lampu tetap LED, grafik dalam ubah sikit, tapi ini sekarang sudah pun adaptif. Adaptif tu maknanya dia boleh ubah lah, dia boleh laras ikut kesesuaian, tapi bukan untuk kiri kanan, dia atas bawah. Jadi dia boleh tengok lah kalau kereta tu tercongak sikit, dia boleh laraskan supaya tak membutakan mata orang. Dan dia dah ada auto high beam, tak payahlah nak turun naik sendiri kan kalau berjalan di kawasan gelap. Dan signal pun lihat klip berikut untuk nampak signal depan dan belakang. Tambah lagi dia ada lampu tepi ni. Saya pun tak pasti dia lampu dia keluar mana kat sini kot. Lampu tepi ni bila kita pusing steering untuk membelok tajam, dia akan menyala lah untuk memberikan sedikit bahagian yang terang di kawasan sisi untuk memudahkan kita mengemudi. Bumper bawah pun dengan lampu fog light tu, housing dia tu dah ubah. Dan kita tengok di tepi, rim kita dah sebut. Belakang pun ada lampu baru. Lampu baru sepenuhnya, nampak tu. Dan pasak dah kat tengah. Bawah ni dah tak ada chrome. Dulu yang Highline ada chrome sikit, nampak macam exhaust tiruan. Tapi sekarang dah tak ada chrome. Apa pun paras rupanya tetap macam tu lah, sedan 3 kotak. Sedan 3 kotak ni tak ubahlah format dia, nampak tu. Camry usang tu. Sama lah sedan 3 kotak kan. Kalau tengok kereta ni dalam profil, sama juga sedan 3 kotak. Tapi manfaat sedan 3 kotak besar ni, ruang dalaman je agak memuaskan. Dan sebenarnya macam lagi luas daripada SUV segmen C. Dan boot dia jangan cakap lah, memang lagi besar daripada SUV segmen C, melainkan kita turunkan kerusi belakang kerusi baris kedua dalam SUV. Mari kita tengok klip video kita pergi shopping NSK. Kalau tengok saiz boot dia sebenarnya lagi besar daripada kebanyakan SUV secara praktikalnya. Sebab yang ini agak dalam juga, boleh nampak atas ke bawah tu agak dalam juga, bukan cetek, dan memang sangat ke dalam. Jadi nampak tu, tu kampit beras nampak kecil macam tu je kat ujung tu. Baiklah, kita masuk dalam, dan salah satu perkara yang seronok dengan kereta premium ni, dia punya keyless entry dia, sentuh-sentuh saja, sentuh luar atau pegang dalam. Sentuh dalam aja dia boleh buka tutup. Dan depan belakang pun ada. Banyak kereta kan dia ada keyless entry, tapi belakang tak boleh, dia depan aja. Ada yang depan belah pemandu je, belah penumpang pun tak ada. Jadi kita buka masuk, kerusi ni dia akan ke belakang dengan sendirinya bila kita keluar pada kereta untuk memudahkan keluar masuk. Dan bila kita masuk, dia akan, bila start enjin lah, dia akan ke depan balik kepada kedudukan yang kita dah tetapkan. Ada 2 tetapan, dan juga ada ini macam lambar massage ni. Dia bukanlah massage, tapi lambar support dekat sini, dia naik turun lah untuk bagi kita ada bagi pengalihan arah sikit. Jadi kerusi dah tambah dengan 12 mod pergerakan. Ni trim kayu ni dah hilang, digantikan dengan trim metalik. Ni trim metalik. Dan jam dah hilang. Kalau ikut kata para media lain, macam sayang lah hilang jam tu kan, jam analog tu.
Tapi bila tanya, ada salah seorang ahli keluarga saya ada kereta Passat yang 2018 ni, dia kata jam tu tak ada siapa suka sangat pun, nampak macam orang tua. Digandingkan dengan trim kayu ni memang nampak macam orang tua gila. Masalahnya dengan trim macam ni, silau mata. Saya pun tak faham. Kalau tengok dekat sini, pantulan cahaya daripada papan pemuka ni akan terbias kepada cermin. Jadi tingkap tu pun ataupun cermin sisi tu pun kadang-kadang sama-sama. Kalau sangat-sangat terik, nampak pembiasan ataupun pantulan papan pemuka ni kat situ. Dekat sini pula silau, tapi tak sedahsyat ini. Ini nampak macam hitam kan, tapi piano black nampak tu. Kadang kalau kena betul tepat pada sudut dia punya silau dekat mata tiada maaf. Jadi saya pun tak faham macam mana ini boleh lepas kepiawaian standard testing Volkswagen. Kadang-kadang kereta yang sangat-sangat legenda macam Volkswagen ni dah berapa lama buat kereta, dekat 10 juta kereta setahun mereka bina kan, tapi tetap masalah. Mari kita mulakan. Skrin ni dah kecil sikit, tapi lagi jelas, lagi terang, dan lebih banyak maklumat. Pelbagai konfigurasi kita boleh pilih untuk paparan sini. Dia panggil digital cockpit tak silap. Kita tekan ni, view ni contohnya. View kita tukar-tukar, ada 3 pilihan tak silap, macam tu dan macam ni. Balik ke sini dan kita boleh pilih maklumat pula yang dipaparkan. Yang ini ni benda baru ni, Tyre Pressure Monitoring System. Yang dalam kurungan tu sebenarnya angka yang disyorkan ada 3 tetapan. 230 KPA ni KPA ni adalah untuk kalau mandu seorang ataupun nak comfort. Kalau yang mandu 3-4 orang, dia ada bagi tinggi sikit. Dan kalau muatan penuh dengan boot penuh, dia bagi sampai 260. Itu cadangan dia lah. Tapi cadangan tu juga akan memberikan amaran jika terlalu tinggi atau terlalu rendah berbanding dengan angka itu. Jadi yang ini dekat sini saya pilih comfort, tapi sekarang sebenarnya 250 adalah titik tengah lah antara memandu seorang atau muatan penuh. Kita pilih lagi apa tetapan lain ada. Please connect mobile phone. Jadi mobile phone ni agak menarik sebab sekarang dah ada Android Auto dan Apple CarPlay yang sangat-sangat mudah. Yang ini pun dah sangat besar, 9 inci tak silap, berbandingkan 6 inci je sebelum ni. Dan kalau kita tengok dekat menu App Connect ni, okey, saya akan beri tunjukkan satu klip di mana kita pakai Android Auto. Tapi Android Auto tetap kena cucuk lah dengan kabel. Kalau pakai Apple CarPlay dah boleh wireless sepenuhnya. Siapa Furkan ni? Tak apa, kita tengok klip untuk Android Auto. Ini adalah sistem navigasi dalam kereta. Kalau kita pakai Android Auto, macam kita pakai Google Map kita lah kan. Kita tengok balik kepada Android Auto kita tadi. Kita pakai Google Map sini. Dekat sini tak ada. Jadi itulah, dia tak boleh nak lontarkan Android Auto ke sini. Jadi sebab sini tak ada, kita tukar ke view yang lain supaya tak payah nak ngadap benda ni. Macam mana ni? Kita tukar yang ni. Yes, kita tukar oil temperature. Ni nampak oil temperature. Dah banyak cakap pasal oil temperature itu. Kita dah duduk sini sikit punya lama. Dan ini pun tadi tak habis sejuk, tapi belum naik sampai 90 lagi. Sebab tu kena start jalan terus, tak payah melahu lama-lama. Apa kita nak tukar? Kita tengok overview lah. Overview sedap. Alright. Saya tetap tak puas hati, nak pergi ke sini juga dan tukar ke classic view. Tengok tadi, ni classic view, view 2, scene start, road guidance nak aktif, view 1 ni lah. Serabut sikit tapi tak apa, saya suka banyak information, rasa macam pilot sikit. Ni assist system. Ya, ADAS dah tak ada. Memang tak ada, bukan dah tak ada, memang tak ada. Yang ada setakat cruise control ataupun gerak luncur automatic yang biasa, tapi tak ada gerak luncur yang boleh laras. Jadi tak ada kamera di sini, tak ada pengesan pelanggaran hadapan. Dia langsung tak adalah advanced driving assist system autonomous.
Dulu ada lane keep assist di mana dia dapat kesan yang kita dah pun tersasar lorong dan dia akan tolak balik steering. Ni dah tak ada. Cumanya nampak tu, dia tengah gelap sekarang ni, tapi tu sebenarnya lampu amaran trafik di sisi lah, dan juga trafik melintas di belakang. Tapi untuk memandu tiada sebarang sistem berkendiri. Sayang ya, yang ada cruise control biasa saja. Kita tengok apa lagi. Range ataupun jarak tempuh yang masih ada ya. Jadi masih 340 km sebelum perlu mengisi minyak. Dan dengan tangki minyak 66 liter ni, sebenarnya kalau bawa pada setengah-setengah jenis keadaan pemanduan, boleh lebih 1100 km jarak tempuh. Kalau bawa biasa-biasa pun 700 km memang boleh. Kalau jalan luar bandar, kekalkan kelajuan sekitar 90-100 km sejam, memang jimat minyak. Nampak tu, boleh kekalkan 20 km per liter. Kalau naik 110 km sejam purata di lebuh raya pun tetap hampir-hampir 20 km seliter. Dari segi alat peranti dah banyak, boleh cucuk-cucuk sini. Tapi USB-C ya, dah jadi macam kereta premium. Tetap ada soket 12 volt. Yang ni slide untuk kap. Ni ada lagi satu USB-C. Dan dari sini ataupun dari sini tetap boleh hubung atau bersambung kepada unit multimedia. Dekat belakang ada lagi satu USB-C. Ini masalah kereta besar ni, pintu dia berat. Nak tak nak, pintu dia memang berat. Nak keluar masuk ni memanglah boleh buka besar, nampak tu. Punya besar boleh buka, tapi pintu dia berat. Jadi kalau kita tengok kat belakang pula, ada lagi satu komplain sebab kereta ni lebar. Jadi daripada tempat duduk nak keluar ni pun sebenarnya jauh. Jarak dia jauh, kaki kena melunjur. Jadi kalau kita pergi kat belakang, contohnya, memang besar lah, luas ruangnya kan. Dekat belakang ni ada juga climate control. Walaupun tak boleh nak kawal udara, tapi tetap boleh hadkan saluran dekat sini lah. Cuma tak boleh nak ada kawalan udara dari segi kipas tu. Tapi temperature boleh kawal. Maknanya ada cooling coil berasingan untuk orang belakang. Tapi belakang ni kosong lah, tak ada apa benda. Nampak ni, punyalah besar, boleh buka pintu. Tapi ni punyalah jarak jauh. Jadi bila saya keluarkan kaki, nampak kaki saya sebenarnya tergantung. Dan kawasan sini selalunya kotor. Jadi kaki mesti kena kawasan kotor. Dan bucu ni tajam pula. Dekat sini tajam pula. Jadi bila kita keluar tu, kadang kita punya betis tu, kalau keluar laju sikit je, pum, kena betis. Aduh. Ada pula langsir, blind. Kita boleh letak kat sistem macam tu, blind. Dekat belakang ni pun ada blind juga. Ini blind automatik lah. Demonstrasi langsir belakang. Okey lah. Untuk ruang boot di pintu ni ada butang. Kita tekan saja, boot belakang naik dengan sendiri. Boot berkuasa, jadi kita tekan butang saja untuk tutup. Dan kalau nak buka, yang ni sebenarnya kita buat macam tu. Pelik sikit, tapi sebenarnya agak mudah. Cumanya sekarang dah tak ada apa-apa ni lah, letak kaki kat bawah ke apa ke. Dekat kunci adalah, mari kita ambil kunci. Dekat kunci ada butang, jadi kita boleh juga tekan dekat butang ni untuk kita buka dan tutup. Kalau tutup kita tekan boleh tak? Dia tak mau tutup Kalau tekan lagi sekali, dia tak mau tutup Kalau kita tekan, pun tak mau tutup. So dia tak boleh tutup. Tekan lama lagi, tak mau. Dia tak mau tutup dengan butang kunci. Dia buka saja boleh, tutup tak boleh. Okey, kita cerita pemanduan. Jadi kereta ni, ialah dia tetap Volkswagen Passat, tetap ada rasa, ialah enjin GTI, transmisi Golf R kan. Dan transmisi DSG tu pula okey, dah lagi lembut untuk sesak lalu lintas. Tapi masih tak selancar atau sehalus automatik sepenuhnya lah. Kadang-kadang ada sengguk-sengguk tu waktu merangkak kan. Dan kehilangan DCC tu, yang tu sport mode tu saya tak kisah sangat. Sebab sport mode tu agak keras. Cumanya keseluruhan
prestasi suspension tu dah tak ada. Sebab waktu ada di sisi rasa macam penyerap hentak dia semua lagi mahal. Pada comfort mode dia memang lagi selesa pada kereta ini. Pada sport mode tu memang keras. Tapi kalau normal pun dia dapat keseimbangan yang lagi cantik daripada kereta ni. Macam contoh kereta ni kalau lalu kawasan kasar tu dia tetap ada rasa kasar sikit lah. Tak sebaik Toyota Camry pun atau Mazda 6. Kadang-kadang dia rasa macam keras kasar sikit kalau lalu macam lubang-lubang tu kan. Tapi bila pada kelajuan tinggi, kalau ada jalan yang beralun kuat, dia rasa macam dia macam membuai macam floating sikit kan, terkapung-terkapung sikit. Jadi kat situ rasa macam kekurangan lah sangat di sisi. Tapi yalah, itu pada pemanduan ekstrim. Kalau memandu pada 70% had kelajuan pun sebenarnya kereta ni dah jauh lebih laju daripada kebanyakan kereta atas jalan. Dan kepuasan pemanduan tu masih ada lah, masih ada. Tapi yang ramai orang tak sebut adalah kemudahan penggunaan Passat ni. Walaupun yalah nak keluar masuk ni taklah semudah SUV kan, tapi dia tetap memberikan ruang yang cukup, ergonomik ataupun reka bentuk untuk tubuh badan kita, kedudukan, keselesaan, mudah nak capai, dan keseluruhan penggunaan memang agak mudah. Senang cerita, walaupun kereta ni nampak macam premium, tapi dia agak mudah untuk digunakan sebagai kereta belasahan. Macam contoh company car untuk kita keluar masuk, pergi office, pergi meeting, pergi ambil barang, hantar anak sekolah apa semua kan. Sebenarnya kereta ni best. Dan yang lagi best digandingkan dengan penjimatan minyak yang sangat menarik, dan keselesaan pemanduan jarak jauh. Sebab kenapa? Dia tetap rasa macam kereta autobahn lah. Autobahn ni macam highway plus dia dekat Germany. Yang itu kalau kita letak, katakanlah kita nak bawa 160, 180, memang bersahaja, rasa macam tak berusaha pun. Macam Toyota Camry tu okey, suspension dia, chassis dia okey, tapi enjin dengan transmisi tu macam telan zaman lah, dan macam perlu mencuba sikit. Yang Mazda 2.5 tu pun kalau kita dah pandu pada kelajuan tinggi sikit, naik bukit ke, nak potong orang ke, dia macam nak kena mencuba lah. Yang ni tak ada, 1800 RPM pun dah tarik dengan cantik. Jadi tak payah tukar gear banyak. Kesimpulannya, macam mana kereta ni? Saya rasa memang wajar untuk beli sebagai fleet car, sebagai kereta company, untuk kita nampak macam corporate premium sikit. Dalam masa sama tak macam terlalu menonjol, taklah macam flashy sangat kata orang betul kan. Dan dari segi kemudahan penyelenggaraan, sekarang rasanya Volkswagen dah kurang sikit lah dengar isu-isu yang besar. Ahli keluarga saya seorang tu dah pakai kereta dia setahun lebih, dan okey lah, tak ada dengar dia komplain apa-apa. Dan saya rasa harga je lah menjadi persoalan sikit. Sekarang ni semua kereta segmen D sedan ni sekitar 200,000 kan. Macam mana? Apa pun saya tetap rasa nilai harganya baik. Dan minat tu ada lah. Tak adalah macam sayang sangat kan, tapi minat tu ada. Dan tengok ciri-ciri dia macam okey lah. Kalau siapa yang beli kereta ni, saya boleh faham lah, dia akan dapat jugalah kepuasan daripada kereta ini. Sampai sini saja ulasan kami pada hari ini. Dan jika anda ingin maklumat tambahan tentang pembelian, ciri-ciri dan segala tawaran yang ada, sila lihat ruang butiran di bawah untuk pautan-pautan yang berkenaan. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah. Tiba saja di destinasi Padam Enjin dan ada rumusan tentang perjalanan kita. Sangat berguna.